sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. Ya bahra fadli wa taja adli judli biwasli qabla al-maniyya. Ya bahra fadli wa taja adli judli biwasli qabla al-maniyya. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. عاشك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شفيع. حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شفيع. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له. اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين
وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ammal awwalu, adapun yang pertama, yakni ammal amrul awwal, adapun perkara yang pertama. Tu. Kalau kita nak panjang lagi boleh. Amma wajhu fasadi ma tamassaka bihi fi amril awwali. Lihat itu. Adapun wajah kerosakan barang yang berpeganglah. Siapa ulama yang mengatakan memada dengan taklid itu bihi dengan dia dengan barang fi amril awwali pada perkara yang pertama. Iaitu pertamanya fuak-fuak ulama yang mengatakan kifayatit taklid itu berhujah dengan bahawa sesungguhnya anna sahabata radhiyallahu ta'ala anhum matu wa lam ya'riful jawhara wal 'arada. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi itu mati mereka itu padahal tidak mengenal mereka itu sahabat Nabi akan kelimah jawhar arah. Kalau gitunya Syekh Ibrahim Bajuri nak jawab lah. Syubhat berdalil dengan hujah-hujah seumpama tu. Maka katanya Syekh Ibrahim Bajuri ammal awwalu ay ammal amrul awwal. Adapun ammal awwalu ay amma wajhu fasadi ma tamassaka bihi fi amril awwali. Adapun wajah kerosakan hujah yang diberpeganglah ia man tu bihi dengan dia dengan dengan hujah fi amril awali pada perkara yang pertama. Mana perkara yang pertama tadilah, iaitu ia berhujah dengan kata sahabat ni mati mereka itu padahal tak tahu istilah jauhar arak jiring jising apa semua sekali. Fa'ajabun, tu Rabitah jawab bagi amma, maka menghairankan, mencengangkan, pelik dia kata. Fa'ajabun, maka pelik dia ayyudhkara mithlahu, bahawa menyebut akan seumpama ma tu, seumpama ma apa, seumpama al-awwal tadi tu, seumpama perkara yang pertama mana itu menyebutkan bahawasanya hujah kata memada dengan taklid itu sesungguhnya sahabat Nabi mati mereka itu sahabat padahal tidak mengetahui kan istilah jauhar jiring jising arak. Dia kata heran bahawa menyebut akan seumpama perkara yang pertama tadi itu man oleh mereka lahu yang adalah baginya bagi man adna tamyizin. Tu ada baginya bagi man bagi mereka yang bagi ulama adna tamyizin serendah-rendah akal. Sebut akan seumpama perkara yang pertama tu sebut apa? Dalilan, akan dalil ala iktifa'i bit taklidi, di atas memada dengan taklid. Syekh Ibrahim Bajuri kata lah, boleh nyawak hujah lagu tu bagi orang yang ada akal. Tak patut tu yang sebut perkara itu sebagai dalil yang menunjuk di atas memada ke taklid. Tu bukan dalil tu. Kenapa? Ilak pada kata ajabun. Kenapa tu heran pelik? Pelik bahawa disebutkan seumpama perkara pertama tu oleh mereka yang ada bagi mereka tu serendah-rendah akal. Ada tamyiz ni, makna serendah-rendah akal yang boleh tamyiz, boleh beza.
Tu heran bahawa orang hak serendah-rendah akal pun tak akan sebut maknanya perkara tu sebagai dalil. Ni nya sebut sebagai dalil di atas menunjukkan memada dengan taklid. Macam mana boleh buat jadi dalil benda lagu tu? Kenapa heran? Ilah berkata ajabun. Idh lafzu jauhari, kerana bermula lafaz jauhar. Masalan ai umassilu laka masalan lah. Aku menyebut aku membuat misal bagi engkau akan sebagai satu misal. Misalnya lafaz jauhar. Perkataan jauhar. Contohnya lafaz jauhar tu minal alfazi, setengah daripada beberapa lafaz-lafaz al mustalahi alaiha, yang dibuat istilahkan di atasnya, di atas lafaz. Tu nah. Jauhar ni ialah satu lafaz yang dijadikan istilah di atas kata jauhar tu. Jadi kalau gitu kan, la apa kaedah tu? La musyahamata fil istilahi. Nah, la musyahamata fil istilahi atau la munaza'ata fil istilahi. Boleh tak? Tidak boleh kita nak bergaduh, nak gocoh, nak berlawan, nak munaza'ah, nak orang panggil apa? Balah, tanazuk orang panggil, nak berebut, nak balah pada bab istilah. Orang tak buat balah bab istilah, nah. Tu kalau yang dibuat istilah ke nak balah siapa? Zaman dulu panggil benda lain lah, zaman ni panggil benda tu, gitu. Dulu orang panggil ilmu matematik tu ilmu hisab. Nah, sekarang orang tak panggil ilmu hisab dah. Kalau pergi sekolah nak ngaji ilmu hisab, ngano cikgu matematik, ilmu gapo pula hisab ni, mu nak ngisap dadah ke dah kat sini. Tu orang tak orang tak panggil dah ilmu hisab. Lepas tu ilmu matematik. Mana boleh matematik? Orang panggil ilmu hisab, tok nenek saya dulu. Loh. Jangan buat balah lah istilah. Nah, kena benda hak tu lah tu. Faham tak? Tu. Ya benda hak dibuat istilah ke dengan dia, tu tak boleh nak balah. Nah, jangan doa. Saya tak nak belajar lah matematik. Saya mari sekolah nak belajar ilmu hisab. Macam mana boleh mengajar ilmu matematik? Tidak ke bodoh gitu kat sini. Jatuh ke bodoh tak? Bodoh dia panggil. Sebab apa? Sebab duk balas pasal istilah. Tu. Kau mana lebih tepat? Hisab ke matematik? Mari kita bahas pada luruh. Bahas apa? Istilah bodoh bahas pada luruh dia ni. Orang kata matematik kata, tak boleh panggil hisab. Hisab ke bahasa Melayu, tu bahasa Arab, hisab. Nah. Pas matematik bahasa Melayu sangat ah. Balah tu. Padahal ngira tak pandai lakar reka. Sini. Tu jadi kodoh. Dah panggil heran tu. Duk balah pasal istilah. Kan sebab tu heran ya. Apa itu balah pasal istilah? Lafaz jauhar tu masalan minal alfazil mustalahi alaiha. Lafaz jauhar tu contohnya ialah setengah daripada beberapa lafaz yang dibuat istilahkan di atasnya. Bila gitu wala madkhala laha fi syai'in min adillatil aqaidi, dan tidak ada jenis kemasukan lah baginya bagi lafaz tu. Nah, bagi lafaz al-mustalahi tadi, bagi lafaz yang dibuat istilahkan padanya tu fi syai'in, tidak ada jenis kemasukan baginya bagi lafaz yang dibuat istilah tu fi syai'in, pada sesuatu apapun. Tu begitulah. Syai' tu jatuh pada syai' tu an-nakiratu, jatuh fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasr. Jatuh pada halaman cakapannya nafi. La madkhala tu nafi, tidak ada jenis kemasukan laha baginya, bagi alfaz mustalahi tadi tu fi syai'in, pada sesuatu apapun min adillatil aqaidi, daripada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan di atas pegangan-pegangan. Min adillatil aqaidi, daripada dalil-dalil aqaid. Gitu saja dah. Min adillatil aqaidi, daripada dalil-dalil pegangan. Dan jadi lafaz mustalah tu, lafaz yang dibuat istilah tu tidak ada jenis kemasukan baginya pada sesuatu apapun daripada dalil-dalil pegangan. Tu faham tak? Jadi boleh jadi Arab panggil jauhar. Kita pula panggil apa? Benda bertokoh. Tengok.
Kita tak usah panggil jauhar. Kita nak pergi benda toko. Apa ke dia? Nak sini. Arak panggil arak. Ndah kedatangan. Nupai. Kita nak panggil apa? Kita nak panggil benda kedatangan lalu terus panggil arak. Apa ke dia? Itu bukan dalil. Menunjukkan akidah kita tu betul ke tak betul. Betul tak? Tu. Kita nak sebut hukum akal ni 3 mana? Sengoti, tentu tidak, boleh jadi. Apa dia? Mana boleh? Wujub, istihalah, jawaz. Sungguh tidak boleh jadi. Duk balok gitu. Tidak kepada. Tu lafaz yang dibuat istilah tu tidak ada jenis kemasukan baginya pada sesuatu apapun daripada dalil-dalil akidah, dalil-dalil pegangnya. Tu. Hatta sehingga mana rayahnya? Rayah pada kata la madkhalah. Tidak ada jenis kemasukan baginya tu. Sehingga mana tidak ada jenis kemasukan baginya lafaz-lafaz yang dibuat istilah tu pada sesuatu apapun daripada dalil-dalil aqaid. Hatta yalzama minal jahli biha al jahlu bil adillati, sehingga melazimkan dari kerana jahil min li ta'lil. Hatta yalzama, sehingga melazimi, memestikan minal jahli dari kerana jahil biha dengan dia, dengan alfah mustalahi tadi itu. Pakai bagi yalzam al jahlu bi adillati, sehingga jahil oleh sehingga pula dah oleh jahil dengan segala dalil-dalil, tidak ada jenis kemasukan lagu tu. Tu royah pada kata la madkhalah. Tidak ada jenis kemasukan tu sehingga mana? Sehingga melazimkan dari kerana bodoh kita dengan lafaz-lafaz istilah tadi tu, oleh bodoh juga dengan dalil-dalil aqaid. Tidak lazim, tidak jenis gitu, tidak ada kemasukan jenis gitu tu. Jadi tidak melazimi seorang tu jahil dengan lafaz yang dibuat istilah itu jahil juga dengan dalil-dalil aqaid. Tak lazim itu. Contoh dalam kitab ni mad dalilu ala wujudillah taala. Apakah dalil yang menunjukkan mesti ada Allah taala? Ya kata hadhil makhluqa dra. Hadhil makhluqa. Pahoi kapun nak sebut hadhihi? Oi kapun nak sebut hadhil makhluqa? Hadhihi po anak entah ya tahu dak sini. Pas lu tanya ke kapun, pak cik. Allah ada tak? Ada mesti. Ada Allah? Tentu tidak, tak boleh terima apa lah tak. Dalil mana pak cik? Makhluk ni. Bukan tu ke dalil. Hadhil makhluqa. Berat mu kata. Makhluk ni lah. Gapo dia hadhil makhluqa? Aku tak erti. Makhluk ni. Bukan makhluk ni. Hadhil makhluqa. Balah istilah itu. Berat Jadi pak cik tahu tak hadhil makhluqa? Tak tahu. Lazim daripada tu pak cik tak tahu dalil. Gitu ke? Gitu, lazim gitu. La madkhalah. Tak ada jenis kemasukan tu gitu. Nampak tak? Faham tak? Tu jawab dia gitu. Artinya sahabat Nabi fardu takdir lah kita kata tak tahu jauhar, arak, jiring, jising. Tapi musamma benda hak dipernama dengan jauhar, jiring, jising, arak, jauhar firi, itu tetaplah para sahabat Nabi tahu. Tapi pada zaman tu namanya dipanggil benda lain. Gitu bah. Itu lagu tu. Tu dah. Naam tu bukanlah Datuk Ulama Melayah kat sini. Naam tu istidrak. Ya. Tu naam lakin ba. Nak lakin. Dah mungkin lakin apa? Bal. Bal bahkan gitu mana? Naam. Ya mana bahkan. Lau sabata, jikalau sabitlah anna sahabata, bahawa sesungguhnya sahabat itu, kita kata ginilah, baiklah. Baiklah. Bahkan lau sabata, jikalau sabitlah, kita terimalah. Baik. Anna sahabata, sesungguhnya sahabat itu, kita kata sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mati mereka itu, wafat mereka itu sahabat, walam ya'rifullaha. Padahal tidak mengenal mereka itu akan Allah.
Bal qalladu, bahkan taklid mereka itu sahabat. Dia. Betul dah. Bal qalladu, bahkan taklid mereka itu sahabat. Kita terimalah. Tengok jadi lagu mana. Kita kata gini, okey. Awak nak buat hujah tu dah. Okey, baik gini. Lau sabata anna sahabata matu, jikalau sabit sengotilah sesungguhnya sahabat Nabi itu wafat mereka itu. Walam ya'rifu wawul hal, padahal tidak mengenal mereka itu sahabat Nabi Allah akan Allah. Bal bahkan qalladu taklid pak turu mereka itu sahabat. Kita terimalah. Wa a'radu, dan berpaling mereka itu. Meninggallah a'radu ana berpaling, mana meninggal. Wa a'radu, dan berpaling, meninggallah mereka itu anin nazari. Meninggallah oleh mereka, berpalinglah oleh mereka itu sahabat, meninggalkan tilik fikir pada dalil. Jawab bagi lau lakana nescaya adalah zalika demikian itu taklid. Lakana nescaya jadilah zalika demikian itu taklid. Jadi apa? Dalilan, sebagai dalil ala mudda'ah, atau ala mudda'i, di atas mereka yang mendakwakan hazal qaili, di atas ini pendapat. Jadi kalau kita kata gini, okeylah, awak nak kata sesungguhnya memada taklid dengan memada iman ni di memada bikifayatil taklid fil iman, dengan memadakan taklid pada bab iman. Okey, hujah awak apa? Tu sahabat Nabi wafat, tak ada tahu pun istilah jiri-jiri. Okey, kalau kita nak sabit lagu tu, tengok. Sahabat Nabi meninggal, wafat, tak tahu, padahal tak tahu mereka itu, tak kenal mereka itu akan Allah. Bahkan taklid ya mereka. Dah berpaling mereka sahabat ni tak guna akal untuk memikir. Lakana nescaya jadilah zalika taklid tu dalilan, sebagai dalil. Barulah jadi dalil ala mudda'i hadzal qaili, di atas orang yang mendakwakan ini pendapat. Ini orang yang bercakap ni. Ini pendapat mananya? Kalau gitu tengok. Wasubutu hadza. Habis kata tu wasubutu hadza, dan bermula subuh, mana ngoti hadza akan ini mana? Ini anna sahabata matu walam ya'rifullaha ni ila akhir. Tu wasubutu hadza, dan bermula sahabit ngoti akan ini, akan sahabat ni wafat padahal tak kenal mereka itu akan Allah. Sahabit ini ni anhum, daripada mereka itu sahabat, khabar mimma, ialah setengah daripada barang ya'bahu, yang menegah, hu akan dia akan barang, yang menegah hu akan dia akan barang, kullu mu'minin, oleh tiap-tiap orang mukmin. Boleh ke orang mukmin tu nak terima hujah lagu tu? Boleh? Boleh ke? Kalau ada orang yang bercakap, tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi ni mati tak kenal Tuhan, tahu tak? Dia ni taklid je sahabat ni. Dia tak guna akal dia untuk memikir. Agak-agak mu orang mukmin boleh terima tak dakwah lagu tu ke sahabat? Boleh terima lagu tu? Bukankah itu satu penghinaan pada sahabat Nabi? Tu tengok. Wasubutu hadza anhum, dan bermula sabit ini. Ini kata sahabat ni wafat padahal tak kenal mereka itu sahabat akan Allah, bahkan taklid je mereka itu, dan meninggallah mereka itu akan tilik fikir pada dalil. Daripada mereka itu sahabat, ialah setengah daripada perkara, setengah daripada cerita, setengah daripada dakwaan, ya'bahu, yang menegahlah akan dia barang yakni cerita cerita dongeng lagu tu, yang menegahlah akan dia akan barang yang ni cerita dongeng lagu tu kullu mu'minin, oleh tiap-tiap orang mukmin. Pasti orang mukmin akan marah. Apa mu cakap gitu? Mu kata apa dia? Sahabat Nabi mati tak kenal Tuhan, tinggal akal daripada berfikir akan dalil. Mu ni siapa cakap aku ni? Mesti orang mukmin akan marah. Ya bahu, mana menegah. Tu.
Kalau boleh terima berat tu. Jadi kalau ada orang cakap, dia kata, sahabat Nabi ni wafat, tak kenal pun jauh haji dan jising, tak kenal pun Allah Ta'ala. Sahabat Nabi ni tinggal akal dia letak tepi, tak mahu mikir pada dalil. Inilah menunjuk kata iman ni cukup dengan taklid. Tak kena nazar fikir tilik pada dalil. Tengok, orang mukmin akan marah. Orang yang ada iman sekurang-kurangnya akan cakap, mu ni apa ni cakap ke ni, menghina sahabat Nabi ni. Mengingat sahabat Nabi ni tarahmu boleh. Memperbodohkan akal. Sahabat Nabi ni orang cerdik-cerdik, orang bijak-bijak, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mesti orang mukmin ni akan marah. La siyama, lebih-lebih lagi pula ma'awuku'il hasi 'ala nazari. Lebih-lebih lagi pula serta berlaku ma'awuku'il hasi ni maknanya menyungguh ke. Ma'awuku'il hasi serta berlaku pula, la siyama, lebih-lebih lagi ma'awuku'il hasi serta berlaku, ada didapati hasi, menyungguh-nyungguh ke, ala nazari, di atas fikir tilik pada dalil. Betul tak? Ada di mana? Fi azyada, pada lebih min sittimi'atin, lebih daripada 900 maudhi'in, 900 tepat fil Qur'anil azim, di dalam Quran. Dalam Quran ni Allah Ta'ala hasi 'ala nazari, menyungguh-nyungguh ke kita di atas menggunakan akal untuk fikir tilik pada dalil. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok, tu yang suruh tilik tak? Tulis, afala yanzuru, apa kamu tidak tilik kan? Kamu tidak nazar kan? Tengok, ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mu tak tilik fikir, mu tak nazar ke kepada unta bagaimana dia dijadikan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Afala yanzuruna ilas samai kaifa rufi'at. Apa kamu tidak tilik, nazar ke kepada langit? Tak fikir ke pada langit bagaimana dia diangkat tinggi tanpa sebatan tiang? Tengok, Quran suruh fikir tak? Quran suruh tak fikir? Suruh. Banyak dalam Quran, hingga siti mi'atin, dengan 900 tepat maudhi'in fil Qur'anil karim, 900 tepat dalam Quran. Baik tak? Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibarlah hai orang yang ada kepala otak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak memikir? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuh. Mana ayat dia mana? Sanurihim ayatina fil afaq, betul? Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Betul tak ni awak ni habib ni? Ngangur macam tak dengar, tak je dengar ayat Quran. Wa fi sanurihim ayatina fil afaq. Selagi akan perlihatlah kami mereka itu manusia, ayatina fil afaq, tanda-tanda kami, signboard kami. Ayatina fil afaq, pada ufuk-ufuk langit. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka itu sendiri kalau mereka mikir, hatta sehingga mana? Yatabayyana lahum, sehingga nyatalah bagi mereka itu manusia, annahul haq, sesungguhnya Allah itu sebenar. Banyak dalam Quran. Jadi dalam Qurannya lebih-lebih lagi berlaku Allah Ta'ala menyungguh-nyungguhkan di atas nazar, fikir tilik pada dalil, hingga lebih daripada 900 tepat dalam Quran. Tiba-tiba boleh mengata sahabat Nabi meninggal dunia, tak kenal akan Allah, taklid je mereka tu akan Rasulullah, tinggal kepala otak mereka tu daripada mikir nazar, fikir tilik pada dalil. Inilah dalil kata memada dengan taklid. Boleh mencakap lagu tu? Boleh? Soalan sahabat Nabi tak faham Quran? Tak tadabbur makna Quran?
tak dengar perintah Tuhan, suruh fikir tilik, suruh guna akal, boleh muat hujah lagu tu. Berat hujah lagu tu. Tengok. Habis. Kemudian kata Syekh Ibrahim Bajuri, walaqad naqta'u, dan sesungguhnya walaqad, dan sesungguhnya naqta'u, kami memutuskan anna akabira ulama'ina, akan sesungguhnya pembesar-pembesar dari kalangan ulama-ulama kami. Walaqad, dan sesungguhnya naqta'u, kami memutuskan. Kami sini para alim ulama lah. Para alim ulama kita telah buat keputusan, maknanya anna akabira, sesungguhnya pembesar-pembesar ulama ina di kalangan ulama kami, lam yahsul, tidak hasil, tidak dapat, lahum, bagi mereka itu ulama ina, tak dapat apa? Minal ilmi, daripada habuan ilmu, bidalili, dengan dalil, ma hasala, barang yang telah didapatkan, li adna, bagi serendah-rendah, amatin, serendah-rendah hamba. Amatin tu baca amatin, ummatin, daripada serendah-rendah amatin, daripada serendah-rendah hamba, min ima'is sahabati, daripada segala hamba-hamba bagi sahabat. Itu para alim ulama kita telah buat keputusan bahawasanya ilmu yang didapat oleh hamba-hamba di kalangan sahabat, oleh seorang hamba daripada beberapa hamba yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi, itu tidak didapatkan oleh ulama-ulama kita. Faham? Artinya tinggi tak ilmu para sahabat? Tinggi. Tu kalau sahabat tak karang kita tak karang kita risalah, tak karang kita majmu' syarah muhazzab, tak karang kita apa lagi? Mughnil muhtaj, nihayatul nihayatul muhtaj, tuhfatul muhtaj, berjilid-jilid. Walaupun sahabat Nabi tak karang kita, tapi ilmunya lebih tinggi daripada alim ulama. Bahkan kata setengah ulamanya, sebenarnya karangan-karangan ulama ni berjilid-jilid, beribu-ribu, beratus ribu ni ialah mazhar, tepat zahirnya tajalli ilmu yang dikandung oleh para sahabat. Dan ilmu yang dikandung oleh sahabat itulah tepat nyata bagi ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat, itu ialah sekelumit yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tu tengok. Tu luahnya ilmu ni, luahnya ilmu. Seumpama ilmu yang ada di pada Nabi tu, ana madinatul ilmi, aku ni ialah perbendaharaan ilmu. Tapi nak dibandingkan pengetahuan yang ada pada hak Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu seumpama air yang dicelup, air jagung yang dicelup di dalam air laut, maka diakak titik tu hak diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Luah lagi lautan ilmu Allah Ta'ala. Daripada titik tu jatuh ke sahabat, daripada sahabat jatuh ke tabi'in, daripada tabi'in jatuh kepada tabi'in, jatuh pada a'immah mazahibil arba'ah, hingga kepada alim ulama. Mengarah beratus ribu kitab, itu menunjuk kata ilmu yang dikandung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi nak bandingkan ilmu dengan ilmu ulama-ulama kami ni, kata Syekh Ibrahim Bajuri, dengan hamba, seorang hamba daripada beberapa hamba yang dimiliki oleh sahabat, tak akan sampai. Tak akan dapat
mencapai satu tahap dengan seorang hamba yang dibilik oleh sahabat. Maknanya tinggi lagi tak ilmu para sahabat? Tinggi. Itu. Tinggi. Ya, tu dah. Au sabiyin, ini atah pada kata amati. Au sabiyin ini atah pada kata amati. Pasal sepepak baru bunyi lagu ni. Walaqad naqta'u anna akabira ulama'ina lam yahsul lahum minal ilmi bid dalili ma hasala li adna sabiyyin mumayyizin min sibyanihim. Dan sesungguhnya kami ini telah membuat keputusan seakan bahawa sesungguhnya pembesar-pembesar di kalangan ulama kami tidak dapat bagi mereka itu pembesar-pembesar di kalangan ulama kami daripada ilmu dengan dalil. Barang yang telah didapatkan bagi serendah-rendah sabiyin, daripada serendah-rendah kanak-kanak. Tapi kanak-kanak mana? Mumayyizin, yang mumayyiz. Min sibyanihim, daripada kanak-kanak mereka itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi nak banding dengan anak seorang sahabat, ilmu yang didapat oleh alim ulama kita tak akan mencapai tahap anak yang mumayyiz di kalangan para sahabat Nabi. Para sahabat lagu mana sahabat? Alim kita. Tengok. Tu. Kena faham molek tu. Jangan kita ingat kita duk ngaji kitab tu, ngaji nahwu, ngaji sorak, ngaji makni, bayang badai, istiqaq wadha. Artinya kita ni lebih alim pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak ngaji pun nahwu, sorak, tajwid, makni, bayang badai. Dah. Sahabat Nabi lebih alim pada mung nak ayat lebih alim daripada pembesar-pembesar ulama kita. Cukup memada saja nak kita tahu bahawasanya zaman Nabi itu tidak ditulis Quran dengan secara lengkap sebuah mushaf. Yang ditulis tu pun tak cukup, yang tak cukup tu pula tidak ada titik, tidak ada baris. Tapi sahabat boleh baca Quran? Mung ada titik, ada baris, boleh baca Quran? Tak? Firdaus boleh baca Quran? Quran ada titik tak? Ada baris tak? Patung boleh baca Quran? Sudah. Duk bening lagi. Kalau ada titik, ada baris, ni pun ramai mana orang tak boleh baca Quran. Lepas tu duk belagak macam lebih dia dengan sahabat. Maka jangan sekali-kali mung sangka ke mung tu setara dengan sahabat. Dengan seorang hamba yang dimiliki oleh sahabat pun ilmu mung tak ada. Dengan kanak-kanak, anak-anak di kalangan sahabat Nabi, sirarus sahabat pun yang mumayyiz mung tak ada nak hati. Bukan setakat tu, dengan akabirul ulama pun kita tak boleh. Kerana akabirul ulama tu tak dapat setanding dengan seorang hamba yang dimiliki oleh sahabat. Akabirul ulama tu tidak dapat menandingi seorang kanak-kanak kecil di kalangan sahabat. Tu. Apatah lagi dengan akabirus sahabat. Sahabat-sahabat kibar lagi perak. Itu. Tiba-tiba boleh kata sahabat meninggal dunia tak tahu jirin jisim arah, tak kenal Tuhan, tak kelik je. Tak guna akal untuk mikir. Boleh cakap gitu. Keji tak? Keji. Ajik tak kalau orang ada akal? Ajik. Heran boleh buat hujah lagu tu dia. Tak ada mikir tu. Itu. Tapi orang tak ada akal, ya juga. Sahabat Nabi bukan duk ngaji ni. Jadi dia hidup ingat kau dia belagak supaya sahabat. Macam dia hidup sama sahabat. Macam akal dia tu secerdik sahabat. Bangsa. Faham tak? Jangan tak sedar diri gitu lalu kita. Faham tak? Akabirul ulama kita pun tak boleh menandingi hamba seorang yang dimiliki oleh sahabat keilmuannya. Seorang sabi yang mumayyiz, seorang budak-budak yang mumayyiz di kalangan sahabat pun akabirul ulama. Ulama besar-besar kita, bukan kita ni, akabirul ulama ni tak dapat menandingi, menyaingi ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba ini yang dimiliki oleh sahabat. Seorang kanak-kanak di kalangan sahabat pun tak mampu. Apatah lagi akabirus sahabat. Sahabat-sahabat kibar lagi jauh. Debu di kaki dia pun tak belaga kita. Baik tak? Itu. Jadi tak boleh terima tu. Hujah tu tak boleh terima.
minta buai hujah tu. Apa cakap jangan duk nazar fikir tilik ni dalam ilmu usuluddin ni. Apa sebab sahabat tak nazar, tak fikir tilik. Allah, Al-Quran lebih daripada 900 tepat suruh. Nah, Allah Taala tu hasu ala nazar. Nah, menekankan kita, menyungguhkan kita di atas nazar, fikir tilik pada dalil. Nak kata sahabat tak baca Quran, sahabat tak erti firman Tuhan, Tuhan suruh guna akal untuk nazar fikir tilik pada dalil, tiba-tiba sahabat tak cara, tak suruh guna akal, tak tilik itu yalah. Gitu kan? Gitu sahabat. Jahat akhlak kita kalau kita kata lagu itu ke sahabat. Baik? Baik. Wa kadzalika, dan seperti sahabat, wa kadzalika ay sahabati at-tabi'una. Dan seperti juga sahabat tu ialah tabi'un. Wa tabi'uhum, dan yang mengikut akan mereka itu tabi'in, bi ihsanin, dengan kebaikan. Habis. Jadi hujah yang pertama, orang yang mengatakan taklid tu cukup dengan iman tu, bikifayati taklid fil iman, dengan memada taklid pada iman, dengan buat hujah kata sahabat tak ngaji, tak boleh pakal, tertolak. Orang serendah-rendah akal pun tak akan berhujah dengan hujah lagu tu. Malu demo duk pakai piyah, pakai sokok ada PhD. Dakwa kata kita ni ustaz, kita ni orang agama rijaluddin, tiba-tibanya guna hujah bodoh lagu tu nak tolak mengaji ilmu usuluddin. Hei, tak kena tu. Bara jauh. Habis. Wa amma tsani, ay wa amma amru tsani. Ataupun wa amma wajhu fasadi ma tamassaka bihi fi amri tsani. Lihat. Adapun perkara yang kedua, adapun jalanan rosaknya hujah yang dipegangi oleh mereka itu dengan dia hujah pada perkara yang kedua. Mana perkara yang kedua? Itu perkara keduanya ialah mereka berhujah dengan perkataan ba'dus salaf. Ini ma nukila an ba'dis salafi min annahu qala alaikum bidinil ajaizi ila akhir. Itu yang kedua dah. Nak jawab hak kedua pula. Hak kedua juga fakadzalika kal awali, supaya hak pertama juga. Mana sebab pertama? Fa'ajabu. Here wah. Fa'ajabun here dia kata an yuzkara mislahu man lahu adna tamyizin dalilan ala iktifa'i bit taklid. Tu mana kadzalika? Mana here? Supaya pertama juga here kalau tak aku tak boleh terima tu, bahawa disebut akan seumpama yang kedua tu oleh mereka yang ada bagi mereka tu serendah-rendah kepala otak sebagai dalil yang menunjukkan di atas menmada dengan taklid pada iman. Here dia kata supaya hak pertama ke kedua ni here belaka. Sebab apa here? Hilang. Itu. Idzil muradu bil amri. Idzil muradu bil amri ay amrisani. Kerana bermula murak yang dikehendaki dengan perkara yang kedua tu. Gitu dalam kitab itu. Ada kali bitamasuki. Itulah tu. Idzil muradu bil amri ay amrisani. Mana amrisani? Ma nukila an ba'dis salah. Kerana yang dikehendaki dengan perkara yang kedua. Gapo perkara dua? Aimanu kila'an ba'dis salah. Perkataan hak dinakarkan daripada sebahagian orang ulama salah ni dikehendakinya bitamasuki. Manukila ba'dis salaf tu ialah bitamasuki. Perkataan hak dinakalkan daripada sebahagian orang salaf tu murak hak dikehendakinya ulama salaf tu bitamasuki, dengan berpegang dengan apa? Bima, dengan barang ajma'a yang telah ijma' lah alaihi, di atasnya ma barang as-salafus salihu, oleh salafus salih. Itu maksud dia. Tu bukan suruh membodohkan agama. Alaikum bidinil ajaizi, hendaklah ai ilzam alaikum, hendaklah wajiblah kamu tu dengan agama yang orang tua-tua ajuz.
Oh, you duk pahak ajuh lemah tu maknanya orang tua lemah, tak reti ngaji, duduk ngatuk, nak goling sakit tu sakit ni. Hei, bukan makna gitu. Makna alaikum bidinil ajaizi ai alaikum bidini as-salafis salih. Tu. Orang tua semua orang dulu, salafus soleh. Itu ajaiz itu. Hidup pihak orang tua itu, orang tua letih nak selok. Sakit jatuh, lemah dah apa? Lemah semangat, darah tinggi, kecil manis, cukup lekat, sepekeh. Hidup pihak orang tua lagu tu. Orang tua lagu tu nak ngaji bila? Memang tak ngaji. Lah ada hospital semua, bulan alik, klinik, ambil ubat kecil manis. Baik tak? Dia pihak ajaiz tu orang tua. Orang tua maknanya orang tua hak penyakit itu. Bodoh tak mengaji. Bukan mana gitu. Orang tua-tua tu mana kaum tua salafus soleh. Gitu Faham tak? Jadi tua situ makna tua kat salafus soleh. Dia pergi pihak tua, orang tua letih tak mengaji. Hak penyakit-penyakit. Dum. Sehingga mana ni rayah pada kata ma ajma'ah berpegang. Rayah pada kata tamasuk lah. Gitu deh. Hingga mana berpegang dengan barang yang telah ijma' di atasnya barang oleh salafus soleh, hatta wasala sehingga sampailah ia ma barang tu. Barang yang diijma' tadi tu. Ila man laisa, kepada mereka yang tidak adalah iaman tu ahlan, yang berkeahlian lin nazari, bagi tilik fikir. Mana misalnya kala ajaizi wasbiani, seperti orang tua-tua dan budak-budak, wa ahlil badwi, dan orang-orang kampung. Jadi nak ceritanya benda hak diijma' oleh alim ulama salafus soleh, perkara tersebut dipegang kuat. Hingga orang-orang hak bukan ahli nazar pun kuat pegang benda tersebut. Mana? Di kalangan ajaiz, orang tua-tua. Di kalangan orang sebian, budak-budak. Di kalangan orang Arab Badui pun kemah keming pegang. Sebab apa? Ma tu ajma'a alaihi as-salafus salih. Sebab tu orang Arab Badui, bila ditanya dia tak ada ngaji ni, sifat 20 ke apa ni. Tapi bila tanya, macam mana Tuhan ni ada? Tengok, dia jawab. Aku cek di tahi utah ya. Tengok. Bapa tahi utah. Bagaimana boleh ada tahi utah kalau tak ada utah? Bagaimana ada asar tanpa ada muassir? Langit, bumi, alam, makhluk berjereguk ni, lembu kubah, ayat, itik, serati, berapa semua sekali ni. Ini semua ialah asar, kesan. Maka bagaimana mungkin adanya asar tanpa adanya muassir? Setara orang Arab Badui berhenti jawab dalil. Tu nak ayat tu mudah tak mudah. Padahal orang Arab Badui kanak-kanak, orang tua-tua duk masuk klinik ambil kecil ubat kecil manis, darah tinggi ke apa ni. Bukan ahliyatul nazar dah. Bukan orang berkeahlian pada nak mengaji, nak mikir tilik pada dalil. Pun ngerti. Sebab apa? Kerana barang tu ma ajma' alaihi salafus salih ni. Barang tersebut barang yang telah disepakati di atasnya barang tu oleh salafus salihu. Habis. Sebab apa? Sebab apakah ilak pada kata hatta wa solat dia? Tu sehingga sebab apakah berpegang dengan barang yang diijma' tu sehingga sampailah barang tu pada mereka yang tidak keahlian pada memikir. Mana? Orang tua-tua, kanak-kanak, orang kampung tu, orang panggil, orang darat ulu Kuala Ibar pun reti. Bisa babi i'tinaihim, dengan sebab mengamat-amati, mencermat-cermati, mengamat-amati, mana menitik berat mereka itu salafus soleh bidini, dengan agama. Tu sebab apakah kalau hak diijma' tu dipegang sungguh-sungguh hingga orang kampung, kanak-kanak, orang Arab Badui, orang tua-tua tak mengaji pun pegang sengati-ngati. Sebab sahabat-sahabat Nabi atau salafus soleh
mencermati, menitik berat. I'tina ni mana mengamat-amati, mana menitik berat mereka itu. Nah, salafus saleh bidini dengan agama. Nah. Macam kita. Apabila kita tidak mengamat-amati, tidak menitik berat pada agama. Jangan kata orang kampung, keluarga kita sendiri pun tidak faham agama. Bini anak kita pun tak faham agama. Nah, sebab apa? Sebab kita tidak mengamat-amati, tidak i'tinad, tidak menitik berat soal agama. Biarlah ni nak semaya ke, tak saya semaya ke. Biarlah ya jahil ke, ya reti ke. Biarlah nak tutup aurat ke, tak nak tutup aurat. Jangan kata jiran tetangga. Anak bini sendiri pun kita tak amat-amati, tidak menitik berat pada agama. Maka habislah kejahilan, kebodohan, ketololan, kefasikan, kebengongan tersebar seluruh kampung. Tapi salafus soleh mereka menitik berat agama. Mula daripada rumah dia, keluarga dia, anak murid dia, hingga benda tu tersebar. Siapa kau kanak-kanak, budak-budak, orang kampung, orang darat, orang ulu. Nah, orang tua-tua hak tak reti ngaji pun pegang kemah. Sebab apa? Bisa babi i'tinaihim bidini, dengan sebab mengamat-amati, menitik berat mereka itu salafus soleh dengan agama. Bagaimana tu mereka menitik berat? Haisu sekira-kira. Kanu adalah mereka itu salafus soleh. Yu'allimu, mengajari oleh salafus soleh. Yu'allimunahu, mengajari. Mereka itu salafus soleh. Hu akan dia ad-din agama ni. Lil ahli tu deh. Lil ahli, bagi keluarga mereka. Wa waladi, anak-anak mereka. Wal abdi, hamba mereka. Wa amati, amah hamba perempuan mereka. Amah ni hamba perempuan lah. Faham tak? Amah. Macam tu duk panggil amah tu tak boleh panggil mana amah. Ni. Amah tu hamba perempuan. Yang sepatutnya kita nak panggil orang gaji. Tak ada dah hamba sekarang. Sekarang ni tidak ada dah sistem perhambaan. Semuanya orang hurriyah, orang merdeka. Jadi amah tadi tu hamba perempuan dah. Sebab apakah mereka tu mengajari mereka itu salafus soleh akan agama kepada keluarga, anak-anak, hamba laki-laki dan hamba perempuan? Imtithalan, kerana menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi, kerana firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, mereka itu alladzi qu aywiqayah, artinya apa? Pelihara, jagalah. Hei orang-orang mukmin, hei orang-orang beriman, anfusakum, akan diri kamu. Mula diri kita sendiri, ibda' binafsihi, ibda'ul khair binafsihi, mulakan kebaikan dengan diri kita sendiri. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, naro, daripada kena bakaran api neraka. Tu al-ayata al-iqra ila akhir ayat. Al-ayata tu maf'ul bagi fi'il yang mahzuf lah. Al-ayata iqra ila akhir ayat. Iqra al-ayata ila akhir. Baca olehmu akan ini ayat hingga akhir. Mana? Waquduhan nasu wal hijarah. Tu bakarannya api neraka ni ialah manusia dengan batu-batu berhala. Bukan kayu-kayu mumuk yang kering dah. Manusia dengan batu-batu yang kerah pejar tu. Jadi bahan bakaran dalam api neraka. Tuhan kata jaga dirimu, jaga ahli keluargamu. Faham tak? Jadi bagaimana nak jaga diri kita, ahli keluarga kita, kalau kita sendiri tu bodoh agama? Sebab itulah para sahabat pergi jumpa dengan Raisul Mufassir. Namanya ialah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Sahabat tanya, bagaimanakah ku anfusakum wa ahlikum naran? Bagaimanakah maksud dengan kata jaga diri kita daripada kena bakar api neraka, jaga diri kita, keluarga kita daripada kena bakar api neraka? Jawab oleh Abdullah bin Abbas, faqihuhum fiddi, beri faham mereka itu, dirimu dengan mereka itu, keluargamu tu,
akan agama. Faqihuhum fiddi, beri faham mereka itu pada agama. Maka sebab itulah salafus soleh tu i'tina' biddi, titik berat dengan agama. Sebab ayat ni antara lain berak. Tu. Maka bila seorang salafus soleh di rumah dia, diri dia menitik berat agama, bini dia menitik berat agama, anak-anak dia, hamba-hamba dia, hamba laki-laki, hamba perempuan, anak-anak murid dia, maka tersebar tak agama tu? Tersebar. Sehingga di kalangan orang tua-tua hak tak reti baca, tak reti ngaji, tak reti mikir, pun boleh pergi kukuh dengan ma ajma' alaihi salafus salihu. Budak-budak pun pergi kukuh. Orang Arab Badui pun, orang kapur, orang panggil, orang hulu tu pun boleh pergi kukuh. Sebab apa? Sebab ni start daripada salafus soleh ni i'tina' mengamat-amati berat, menitik berat dengan agama. Tu. Kita jauhlah sekali dengan sahabat tu, dengan salafus soleh. Kita orang agama sendiri pun lemah nak buat amal agama. Maka sebab itulah hak jauh daripada agama, nak buat amal agama tu so heranlah. Duk joget gapo kita orang agama pun joget gotlah kereta dengan radio dia ni. Dengan lagu ya duk bawa kereta dia ni. Tu terhibur juga. Patut orang hak tak kuat agama kau lagi sangat ada konsep gapo pakai duk joget. Tu tengok. Jadi jauhlah kita dengan salafus soleh. Jadi maksud perkataan salafus soleh alaikum bidinil ajais, ai ilzam alaikum bidinil ajais. Wajib atas kamu dengan agama ajais. Apa? Yang ni agama yang disepakati oleh salafus soleh sehingga orang-orang ajais pun pegang dengan kuat. Sebab apa? Sebab salafus soleh menitik beratkan agama. Itu habis. Wahadha dan ini mana? Ini al-amru bitamassuki, al-muradu bil amri bitamassuki ni ila akhir ni. Huwa ialah muradu yang dikehendaki, maksud yang dikehendaki Umar bin Abdul Aziz, oleh Umar Abdul Aziz, bima dengan barang qala yang telah berkatalah oleh Umar, hu akan dia ma barang, jawaban hal keadaan sebagai jawab lisaili bagi orang yang menanya, anil ahwa'i tentang ahli ahwa nafsu. Hak dulu dia jawab kan dah. Bila ada orang tanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tentang ahli ahwa ni ada, lalu Sayyidina Umar jawab kan, alaika bidinis sabiyyi alladhi fil kitabi wa dinil a'rabi wa da'ma siwahu. Wajib atas kamu dengan agama budak-budak yang ada dalam Quran dan agama orang-orang Badui, orang Arab, orang Hulu, orang kapur, orang panggil, orang darat Hulu Kalaibar tu. Wadak masih wahu dan tinggal baris lain padanya. Maksudnya berapa? Yang ni pegang apa hak telah disepakati oleh salafus soleh. Itu maksud. Kenapa salafus soleh menitik berat agama sehingga kanak-kanak pun pergi kuat. Orang Arab, kalau orang Arab darat ulu tu Badui pun pergi kuat. Itu maksud dia. Tu maksud dengan perkataan Sayyidina Umar tu. Bukan duk boleh faham dengan bodoh gitu. Habis. Faka'annahu, maka seperti bahawa sesungguhnya, yakni maka seolah-olahnya. Faka'annahu, maka seolah-olahnya qala berkata oleh Umar, seolah-olahnya Umar nak kata lagu ni. Dia kata tadi alaika bidinis sabi tadi tu kan. Mana dah gari dah mata aku ni. Alaika bidinis sabi alladhi fil kitabi wa dinil arabi wa da'ma siwahu tu seolah-olahnya Umar nak kata lagu ni. Umar bin Abdul Aziz nak kata lagu ni. Alaika bima kana alaihi salafu wa ajma'u alaihi wa da'ma yunaqidu dhalika. Mimma ahdathathu al-mubtadi'atu. Gitu. Faka'annahu, maka seolah-olahnya qala berkata oleh Umar bin Abdul Aziz, alaika ay ilzam alaika, wajib atas engkau, bima dengan barang, kana alaihi yang adalah di atasnya ma barang tu, perkara tu, as-salafu oleh ulama-ulama salah. Sahabat Nabi pergi lagu tu, tabi'in pergi lagu tu, tabi'ut tabi'in pergi lagu tu, mu pergi lagu tu juga.
Wa ajma'u, dan sepakati ijma'lah oleh mereka itu salafus soleh alaihi, di atasnya, di atas ma barang. Wada, dan tinggal olehmu ma yunaqidu, barang yang melawanilah. Tuh. Ia barang zalika, akan demikian itu makana. Gapo dia? Barang yang yunaqidu, bayan pada kata ma yunaqidu, barang yang melawanilah ia barang tu akan demikian itu makana. Mimma, daripada barang ahdasathu, yang mengada-ngadalah, yang mereka-reka ciptalah, hu, akan dia ma barang, al mubtadi'atu, oleh fuak-fuak ahlul bid'ah wad dhalalah. Baiklah. Jangan ikut ahlul bid'ah wad dhalalah. Itulah maksud hak dikehendaki oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Walihadza, dan kerana ini murad, ikhtaral fakhrud du'a bihi. Di situlah ku apa dah? Tak agak lah, ku 9 habis. Ku apa? 11 habis dah. Walihadza ikhtaral fakhrud, ay fakhrud ar-razi, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka amruka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah teh. Apa senyum-senyum? Ngaji senyum. Sedekah. Senyummu bukan sedekah, senyum nyanyi. Sungguh dah Afiq. Macam tak pernah dengar ayat Quran baca. Terawih ni surah tu minta ulat tu. Surah awak terawih dulu dia minta ulat. Dah. Dengan Fawahim apa? Amin. Ada orang minta jadi imam terawih. InsyaAllah. Ya tak? Boleh? InsyaAllah. So, jangan lari. Bisa dia baju ya. Aduh.